illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua penonton yang ketika ini sedang menonton sesi program Kuliah Awal yang dibawakan khas di Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan juga terkini di Facebook page Manar Al-Quran. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama-sama dalam sesi kuliah awal, sesi rancangan perkongsian ilmu setiap bulan melalui platform Wakaf Quran Malaysia dan juga Manar Al-Quran, memberikan ilmu-ilmu terbaru, terbaik dan juga terkini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi kekosongan jadual kita di petang Khamis 5 Ogos 2021 bersamaan dengan 26 Zulhijjah hari ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada penceramah jemputan kita. InsyaAllah saya akan kenalkan sebentar lagi, jadi terus kekal bersama dengan sesi live hari ini. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya mohon izin sekejap yang ketika ini yang tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton kami di Facebook page, boleh tak saya dapatkan sedikit makluman, tuan-tuan dan puan-puan dengar ke tak, jelas ke tak suara saya ketika ini, dan tuan-tuan dan puan-puan bersiaran menonton live hari ini daripada negeri mana? Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan boleh cakap jelas di ruang komen di bawah, dan sedang menonton live ini daripada Sungai Petani Kedah ke? Dipersilakan, insya-Allah nanti tim teknikal akan maklumkan kepada saya kebanyakan hari ini akan bersiaran daripada mana. Dan untuk specialnya hari ini, sesi kuliah awal hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau mengikut daripada jadual yang diberikan ataupun tim teknikal maklumkan kepada saya, siaran kuliah awal hari ini telah pun dikongsikan kepada beberapa pusat kuarantin dan hospital yang telah berurusan dengan program Wakaf Quran.my, iaitu kalau mengikut list yang saya terima adalah kalau ikut sesi jemputan, sesi kuliah awal hari ini akan ditonton di PKRC di Johor, PKRC Olive B di Johor Bahru, dan juga Mara Excellence Center, pusat kuarantin di Mara Excellence Center dan juga PPV, PKRC Stadium Pasir Gudang Johor, dan MITC Melaka, dan juga Hospital Sultanah Bahiyah Alostar Kedah. Ini antara institusi-institusi yang telah dijemput khas oleh syarikat Manar Holding untuk bersama-sama dengan kita hari ini di dalam sesi kuliah awal untuk dikongsikan bersama dengan kaki tangan hospital yang ketika ini saya yakin semua orang dapat maklum, mereka bekerja keras, bertumpul lumus dalam tempoh ujian yang kita hadapi dalam COVID-19 hari ini. Dan insya-Allah dengan perkongsian ilmu melalui kuliah awal hari ini, moga-moga Allah beri mereka kasih sayang dan rahmat pertolongan kepada mereka atas waktu mereka bekerja sebagai frontliner, dan juga mereka ada curi masa untuk mendapatkan ilmu hari ini. Dan untuk mereka yang menyertai sesi kuliah awal hari ini di dalam Zoom meeting, saya ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih. Saya mewakili syarikat Manar Holding mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi untuk menyertai sesi live di Zoom meeting kuliah awal kita. Jadi untuk tidak membuangkan masa, insya-Allah sempena bulan Ogos, syarikat Manar Holding bersempena dengan kita tahu Ogos adalah bulan kemerdekaan Malaysia. Jadi atas faktor itu, tema Manar Holding bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bulan Ogos kali ini adalah Hijrah Jiwa Merdekakan Hati. Dan bertepatan dengan tema yang akan dibawa dalam bulan Ogos kali ini, insya-Allah. Tajuk kuliah awal kita hari ini adalah nak masuk syurga ada harganya. Ini harganya. Dan penceramah jemputan kita untuk makluman semua adalah tidak lain dan tidak bukan, saya memperkenalkan PU Medico. Jadi Assalamualaikum PU Medico. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana, okey tak video dia, sangkut tak? Macam mana tim teknikal? Kalau pada paparan saya ni sangkut lah, tapi suara sampai. Suara sampai, cuma sangkut lah. Ya, suara sangkut. Dia ada gambar sahaja. PU Medico bergerak tak bergerak. Okey. Kalau macam ni gerak lah. Bergerak macam ni, alhamdulillah. Macam ni pasal kalau pakai OBS ni, pasal Zoom, pasal apa, pasal OBS ni pakai internet kuat kot. Ya, mungkin technical part tu kan, nanti tak apa, nanti kita exercise. Apa tu, PU sihat hari ni? Saya alhamdulillah sihat.
Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Saya mewakili syarikat Muhammad Nahruddin Saya berhak mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian PU Meriko untuk bersama-sama dengan kami dalam program kuliah awal di Wakaf Quran Malaysia dan juga Amanah Al-Quran. So, InsyaAllah PU Meriko akan berkongsikan dengan kita hari ini tentang tajuk nak masuk syurga. Ini harganya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan yang ketika ini bersama-sama dengan kami dalam siaran live Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan juga Amanah Al-Quran. Saya jemput komen dan juga tekan butang like dan juga tekan butang share. Kongsikan perkongsian ilmu kuliah awal hari ini dengan sahabat tuan-tuan dan puan-puan di Facebook, di social media. Jangan biarkan pengisian masa mereka disia-siakan di petang Khamis ini. Gunakan dengan sebaik mungkin dan cuba dapatkan ilmu-ilmu daripada perkongsian asatizah kita yang dibuat secara online, terutamanya khususnya melalui Facebook page Wakaf Quran Malaysia di bawah program kuliah awal seperti hari ini. So tekan butang share untuk mereka dapat tahu maklumat apa yang perkongsian ilmu hari ini. Dan untuk pengetahuan PU Meriko, saya ketika ini bersiaran langsung di Pejabat Operasi Nahruddin sedang berhad di Kulim, Kedah, dan PU Meriko sedang bersiaran di rumah. Di rumah, Masya Allah, di Kuala Lumpur. Sungai Buloh, Alhamdulillah. Sungai Buloh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baik, insyaAllah saya tidak membuangkan masa. Jadi dengan segala hormatnya, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tulis, catat apa yang dikongsikan oleh PU Meriko sebentar lagi. Banyak saya rasa perkongsian ilmu tentang bagaimana nak masuk syurga. Kita dah tahu nak masuk syurga itu adalah impian setiap manusia di atas muka bumi. Hamba Allah ini untuk masuk syurga Allah itu. Tapi mesti ada syarat dan mesti ada harganya, ada something yang kita kena cari atas muka bumi ini. Bagaimanakah syarat dan cirinya orang untuk masuk ke syurga Allah itu? Dan saya yakin perkongsian yang diberikan selepas ini oleh PU Meriko akan memberikan gambaran dan juga ilmu yang lebih jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan di petang Khamis ini di dalam program kuliah awal. Jadi dengan segala hormatnya, insya-Allah saya serahkan kepada PU Meriko untuk berkongsikan dengan kita. Silakan PU. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Hafiz Zakaria, sahabat Al-Manar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala saqinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan saya dengan para sahabat sekalian. Cuma hari ini ada rasa sedikit sedih sebab ada dalam 2 hari, 3 hari ini 2 orang sahabat telah pergi meninggalkan kita, orang soleh. Yang pertamanya Ustaz Amir Bahari, kawan saya dalam grup yang selalu sembang. Dia seorang peguam syariah yang menguruskan bahagian faraid, dan seorang lagi Ustaz Fadil yang mana dia uruskan dakwah dekat Sabah dan telah mengislamkan ramai sangat orang Islam. Dan dua-duanya akibat daripada jangkitan COVID. Saya dapat info lah. Dan jadi penyakit ni adalah benar, virus ini adalah benar, maka kita tidak boleh mengambil mudah dalam konteks orang kata ini agenda apa dan sebagainya. Kalau siapa yang kata tu pergi cuba dululah ambil virus masuk dalam badan dia, tengok macam mana. Jadi alhamdulillah ini satu tajuk yang sangat berat. Namun insya-Allah kita cuba canang dalam kefahaman yang mudah, sebab agama ni mudah. Cuma jangan kita mempermudahkan dia. Sebenarnya untuk kita umat akhir zaman ni nak masuk syurga ni
Mudah, sangat mudah. Nanti kita ceritalah bagaimana mudahnya masuk syurga ni. Tapi sebelum tu Rasulullah Muhammad, kalau ketika mana zaman Nabi SAW nak mendapat syurga cukup sukar. Sangat-sangat sukar, perlu sehingga menumpahkan darah. Ini adalah perjuangan. Perjuangan Nabi dan para sahabat dalam nak mengembangkan agama Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah ketika mana Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah, yang mana Nabi SAW menyebarkan Islam secara sembunyi. Dan kemudian ramai sahabat-sahabat yang tumbang demi menjaga akidah. Seperti mana Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kita tahu seorang hamba yang tuan dia Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab atau Abu Jahal, saya tak pasti. Antara salah satu tu, dia sehinggakan ditarik dengan menggunakan kuda di atas padang pasir, di panas terik, tengah hari yang panas sangat-sangat terik, dan kemudian diletakkan batu di atas badannya sehinggakan tuannya memaksa untuk meninggalkan daripada agama Muhammad, sehingga sehingga Bilal bin Rabah menyebutkan Ahad. Hanya nak mempertahankan akidah yang meyakini Allah itu adalah Tuhan dia. Ini satu harga yang sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Begitu juga dengan sahabat wanita pertama mati syahid, iaitu Sumayyah. Yang mana Sumayyah itu menjaga akidahnya sehingga kan dicucuk daripada kemaluan, tembus keluar tombak tu sehingga daripada mulut, mati syahid hanya nak mempertahankan kalimah tauhid Ahad. Dan pada ketika itu serangan akidah hanya datang daripada satu, iaitu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir musyrikin Quraisy, yang mana pada ketika itu yang mempertahankan agama, mereka peroleh syurga bagi mereka. Dan kemudian selepas itu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah selama 10 tahun berada di kota Madinah untuk proses pengembangan Islam, pemahaman Islam secara keseluruhan, dan berlaku banyak peperangan. Dan peperangan-peperangan itu menyebabkan ramai yang tumbang, yang mati syahid. Ini adalah harga yang mana untuk nak mengembangkan Islam, untuk supaya sampainya Islam. Sehingga kalau mendengar kisah ketika peperangan Badar, ketika peperangan Badar yang mana perang yang pertama, asal niat Nabi SAW tidak mahu berperang tapi hanya nak merampas kembali hak mereka, tetapi diajak perang oleh Abu Jahal. Dan kemudian pada ketika itu Nabi berperang hanya berbekalkan senjata-senjata untuk melapah dan menyembelih binatang ternak sahaja. Hanya itu sahaja, pisau-pisau, bukan pedang, peralatan senjata dan sebagainya. Melawan 1,300 orang lebih daripada 300 orang tentera Nabi SAW. Sehingga Nabi mengangkat tangan, mengangkat kepala, mendongak, sehingga Abu Bakar bagi tahu sampai nampak ketiak suci Nabi SAW, sehingga kan ayat Nabi SAW seperti ada unsur-unsur ugutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguhnya Nabi SAW kata, ya Allah, andai kata kami kalah, ya Allah, maka sudah tidak akan ada orang lagi yang akan bawa Islam. Takkan ada orang lagi yang akan mengembangkan Islam ni. Sampai tahap tu, kalau kami kalah, tak ada dah. Umpama gitu. Dan kemudian sampai Abu Bakar kata, ya wahai Muhammad, ya Rasulullah, doa kamu dah diterima, doa kamu dah diangkat. Turun malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, kamu akan menang. Ringkas cerita, Muhammad, kamu akan menang. Dan betul lah. Dan Nabi SAW memberitahu kepada semua para sahabat, kita akan menang, dan mereka berjuang bersungguh-sungguh. Hanya mempertahankan apa? Hanya mempertahankan agama. Kerana musuh mereka pada ketika itu adalah orang kafir. Ingat, musuh pada ketika itu adalah orang kafir. Ini kesusahan untuk mengembangkan Islam. Sehingga ada satu hari Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi sesuatu yang mengembirakan Nabi SAW. Ya Muhammad, apakah yang membuatkan kamu sangat gembira? Allah nak bagi sesuatu yang sangat gembira. Ingat satu kata ni, jika Allah gembira kepada kita, maka jika kita mengembirakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberi kepada kita apa yang membuatkan kita gembira. Nah, saya ulang balik jika kita mengembirakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan apa yang akan membuatkan kita gembira. Apakah perkara yang boleh mendatangkan kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya segala apa perkara yang Allah bagi, terima dengan ridha,
dan syukur, gembira setiap apa yang Allah bagi. Itu dia. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberi sesuatu yang buruk kepada hamba dia. Apa sahaja, apa sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada hamba dia. Hatta COVID yang datang, hatta politik, hatta ekonomi, hatta apa sahaja, orang tak ada kerja dan sebagainya, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada hambanya. Malah Allah beri segala yang terbaik. Habis ni kami tak ada kerja macam mana? Habis ni kami ni orang yang ditimpa kesusahan macam mana? Kami diberhentikan kerja, kami tak ada kerja, ekonomi jatuh dan sebagainya macam mana? Itu semua yang terbaik untuk rakyat Malaysia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa terbaik? Sebab Allah nak mencuci. Allah nak membersihkan segala dosa-dosa kita. Ya, ini adalah kafarah yang Allah nak bagi. Sebab Allah tahu kita ni hamba yang ibadahnya tak berapa nak banyak. Jadi Allah memberikan ganjaran pahala melalui cara yang lain. Apa cara dia? Cara bersabar, cara kita menerima takdir dengan redha, cara kita bersyukur, cara kita menguruskan rumah tangga ataupun penyakit yang dihadapi dalam keadaan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua cara-cara untuk menghapuskan dosa, menambahkan pahala untuk backup top up balik segala apa yang kurang dalam diri kita. Termasuk juga dalam negara sebagai contoh. Ini semua Allah bagi ikut keperluan. Bukan ikut kemahuan kita, tapi ikut keperluan Allah nampak kepada kita ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takkan pernah sesekali Allah bagi kepada hamba dia, melainkan yang dia bagi tu memang cukup, memang perlu untuk dia. Memang perlu untuk dia. Jadi tak usah risau. Tak usah risau apa yang kita ada sekarang ni, itu keperluan kita. Beza dia, kita terima dengan sabar, kita terima dengan redha, ataupun kita nak kufur pemberi Allah, kita terima dengan nak mencaci, mengkeji dan sebagainya. Baik, kita kembali ke sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Semua tahu ini semua adalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak mengembangkan Islam, sehingga tersebarnya Islam ke seluruh pelosok dunia, di antaranya kota Konstantinopel yang mana dibuka oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian dibuka pula oleh kota Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih, kemudian Baitul Maqdis Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian Istanbul dekat Spanyol, Andalusia dibuka oleh Tariq bin Ziyad. Ini semua perjuangan-perjuangan agama yang mana mereka melawan satu musuh apa? Iaitu musuh orang-orang kafir yang menentang Islam. Ini dia. Dan kemudian saya terlupa satu kisah tadi yang saya sambung, yang mana kisah Allah nak bagi sesuatu yang gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Ya Allah, aku gembira bila mana seluruh umatku kau bagi syurga." Itu dia. Rasulullah bahasa dia mudah, aku gembira bila kau bagi kepada umatku, seluruh umatku masuk syurga. Itu yang Nabi gembira. Dan pada ketika itu Allah memberikan kegembiraan tersebut, memberikan keinginan yang Nabi inginkan, dan Nabi gembira akan itu. Sebab itu Nabi kata semua umatku masuk syurga. Semua umatku masuk syurga. Kecuali tak nak. Okey, kecuali tak nak. Siapa yang tak nak tu? Sahabat tanya, "Ya Allah, peliknya tak nak. Siapa yang tak nak tu?" Kata Nabi SAW, orang yang tak nak tu adalah orang yang enggan mengikut ajaran agamaku. Yang enggan ikut ajaran agamaku maknanya dia tidak ikut ajaran Islam. Dia dah tahu dah Islam tu benar, tetapi dia tak nak masuk Islam. Dia tahu dah Islam tu benar, tapi dia tak nak ikut ajaran Islam. Itu dia. Jadi kita ni sebenarnya telah dipermudahkan oleh Nabi SAW untuk kita masuk syurga. Dan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahir daripada perut seorang ibu yang Islam, dan kemudian daripada situ kita belajar kalimah tauhid, dan pada ketika itu kita dijanji oleh Allah dijanji oleh Nabi SAW untuk kita masuk syurga. Bayaran syurga ni untuk kita akhir zaman ni hanyalah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu dia. Habis macam mana dengan orang yang banyak dosa? Banyak dosa tu belakang kira lah. Itu kita kira dengan Allah Ta'ala nantilah. Maksudnya bagaimana? Ini nak bagi tahu dekat sini. Jangan kita menyempit atau berkata, "Ya Allah, susahnya syurga ni." Ingat, aku menurut sangkaan hamba-Ku. Kalau kita kata syurga ni susah, ya susahlah. Tapi kalau kita kata syurga ni mudah, ya mudah.
Kan? Syurga ni mudah. Semua orang yang pegang kalimah tauhid la ilaha illallah, syurga bagi dia. Habis yang bawa ajaran sesat, macam mana? Ajaran sesat, ya sesat dia tak ikut ajaran Nabi SAW lah. Maka tak syurga bagi dia lah. Jadi kita yang ada kalimah tauhid ni, Allahu Akbar, syurga kita, syurga. Jujur saya kata syurga kita. Orang yang mencuri, yang merompak, yang berzina dan sebagainya, syurga. Selagi mana dia ni, dia kata, tanya dia, siapa Tuhan kamu? Dia jawab Allah. Siapa Nabi kamu? Muhammad lah, syurga. Kalau dia banyak dosa, dia masuklah. Allah akan di pertimbangan hisap nanti tu, Allah akan timbanglah. Kalau dosa dia lebih, masuk dalam neraka. Kemudian cuci, selesai, masuk dalam syurga. Kan? Masuk dalam neraka 10,000 tahun ke, 20,000 tahun ke, 50,000 tahun ke, 100,000 tahun ke, kan? Tetapi lepas habis cuci dosa dia, Allah masuk dalam syurga selama-lamanya. Kan? Mana lagi power? Mana lagi okey? Masuk neraka 100,000 tahun, kemudian pergi ke syurga selama-lamanya, ataupun bukan Islam, duduk dalam neraka selama-lamanya. Mana kita nak? Itu dia. Jadi, orang yang banyak, sebab tu kita tidak boleh menghukum atau kita tidak boleh mengherdik, kita tak boleh memandang serong orang Islam yang banyak dosa. Sebab apa? Mereka juga ahli syurga. Mereka juga ahli syurga. Kita pandang mereka juga akan berteman dengan kita di dalam syurga nanti. Beza dia mungkin tingkatan, beza dia mungkin apa, duduk kat paras mana kan, kita tak tahu. Sebab bila kita memandang serong, sebenarnya kita sedang menyombong diri kita sendiri. Kita sedang menyombong diri kita sendiri. Itu na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Allah SWT Muhammad, hari ini kita untuk nak menjaga akidah kita bukan mudah. Nak masuk syurga tu mudah dengan akidah, tetapi nak jaga tu bukan mudah. Kalau saya kata sebelum ni, zaman Nabi SAW dengan para sahabat, mereka berjuang melawan hanya satu musuh, iaitu orang-orang kafir Quraisy, musyrikin. Tetapi hari ini kita ada musuh yang sangat-sangat yang kita tak nampak. Yang benda tu dia merosakkan akidah kita dalam keadaan tanpa sedar. Sehingga kenapa? Sehingga kan mereka secara halus, secara perlahan-lahan untuk menjauhkan kita daripada agama. Menjauhkan kita daripada agama. Syaitan ni cerdik. Syaitan ni kalau dia tahu dia tak boleh nak memesongkan, dia cuba juga nak memesongkan akidah yang pertama sekali. Syaitan dia cuba memesongkan akidah umat Islam supaya orang Islam dicampak dalam neraka selama-lamanya sebab dia tak percaya pada agama. Ini yang pertama. Yang kalau syaitan tak boleh nak pesongkan akidah umat Islam, umat Nabi SAW, maka syaitan akan berusaha pastikan supaya manusia, umat Nabi SAW itu, manusia ni duduk dalam neraka selama boleh. Berteman dengan syaitan dalam neraka selama boleh. Tu dia. Kalau boleh nak masuk dalam neraka juga. Walau dia tahu, dia manusia ni, orang Islam ni duduk dalam neraka tak lama. Tapi kalau boleh nak bagi panjang lebih lama sikit. Katalah 10,000, tak cukup ni, aku kena sesatkan dia lagi ni, bagi tinggalkan solat, tinggalkan Quran, kemudian buat dosa maksiat sebagainya. Bagi lama daripada 10,000 kepada 30,000 tahun. Dia bagi lama lagi. Dia tahu dia tak boleh nak pesong akidah, dia buat begitu. Itu syaitan. Itu sifat syaitan. Kalau boleh nak bagi juga. Tapi ada cara macam mana untuk kita nak elak daripada masuk dalam neraka, Allah ampun, masuk dalam syurga. Ada cara. Saya kongsikan. InsyaAllah mudah. Benda cukup mudah. Tetapi yang sukarnya dari sudut perbuatan je lah. Okay. Musuh yang tersembunyi adalah musuh pemesongan pemikiran. Ini dia. Musuh pemesongan pemikiran. Yang bagaimana? Iaitu apa-apa sahaja yang kita buat, mestilah kita tengok dari sudut logik akal. Ini sangat-sangat bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Sebagai contoh, kita kalau nak berjaya, dikatakan orang-orang ni banyak dalam training, ceramah dan sebagainya. Kita kalau macam zaman-zaman dulu jugalah. Kita kalau nak berjaya, kita kena tuntut ilmu. Kita yakin ilmu tu boleh bawa kita berjaya. Kita kalau nak sihat, kita kena yakin, kena jaga kesihatan kita. Contoh makan, ubat dan sebagainya. Dia terlupa yang mana yang memberi sihat sakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah Allah yang bagi sihat, ialah Allah bagi sakit. Tapi nampak dia masuk tapi tu dia dah menafikan sebelah tu. Kan? Kita solat kan, malaslah. Dia banyak tentang pemesongan pemikiran yang membuatkan kita makin jauh dengan agama.
Kita lebih yakin sistem lebih boleh memberikan keselamatan, yang boleh memberikan kejayaan daripada Allah memberikan kejayaan. Kalau zaman Nabi SAW, tak ada yang katanya pemesongan pemikiran, tak ada. Memang tak ada. Yang ada orang-orang munafik yang berbohong, itu saja. Tapi hari ini orang kafir dah lebih cerdik. Dia membuat pemesongan pemikiran apa semua. Kita kalau nak bahagia, kita kena kejar dunia, kita kena kaya, bla 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 bla. Nampak tak? Kan? Cuba bayangkan, hari ni kalau tak ada handphone, tak boleh hidup. Nampak tak? Hari ni kalau tak ada handphone, tak boleh hidup. Nampak tak akidah dia tu? Jadi, dah jadi pening. Jadi, waktu hari ni kalau nak hidup selesa, dia kena kaya. Nampak tak? Sedangkan kaya tu ada subjektif. Orang duduk bawah jambatan, selesa je. Kita tak tahu hidup macam mana. Tapi kalau kita tengok, tak selesa. Tapi bagi dia duduk dalam bawah jambatan, mungkin dia lebih selesa. Saya jumpa satu orang jutawan, billionaire, bukan millionaire, billionaire. Dia jadi gelandangan sekarang. Kadang sebulan sekali saya jumpa dia. Dia kata apa? Ameriko, kau tahu, waktu aku hidup jadi gelandangan sekarang ni, aku lebih bahagia, hati aku lagi tenang, aku lagi seronok berbanding aku billionaire dulu. Jam tangan dia harga dia 1.3 juta USD. 1.3 juta USD jam tangan dia. Kereta dia, semua kereta dia ada. Keluar kereta baru dia beli. Dan satu kereta Bentley Countryman yang harga dia 500,000 tu, yang 4 pintu, dia buat reban ayam. Harga 400,000 dia buat reban ayam. Tak kelakar. Rumah dia jangan cerita. Billionaire. Okay? Dia ada private jet dan everything. Sekarang dia gelandangan. Lumpuh, separuh badan dan sebagainya. Dia kata dia hidup tenang. Sekarang dia kata dia hidup lebih tenang. Jadi ketenangan itu kata merosak pemikiran. Orang sangka kekayaan, rumah besar, benda tu boleh mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Itu serangan pemikiran yang merosakkan. Itu dia. Jadi akhir zaman ni kita akan diuji. Nak syurga kita mesti diuji. Cuma beza dia sejauh mana kita menerima ujian tersebut. Betul. Kalau kita nak menerima ujian, kita kena mempersiapkan dari sudut ibadah kita. Ya betul. Namun berapa ramai orang yang kuat ibadah, akhirnya dia menjadi sombong. Berapa ramai orang kuat sedekah, akhirnya dia jadi sombong. Berapa ramai orang yang diberikan ilmu banyak oleh Allah Ta'ala untuk berceramah dan sebagainya, akhirnya mereka sombong. Sebenarnya apa yang paling utama? Ni? Dan ketika mana kita diuji oleh COVID, apa yang paling utama? Ketika mana kita diuji dengan tidak ada pekerjaan, apa yang paling utama? Kita nak syurga. Tetapi benda-benda ni yang akan merosakkan kita. Apa benda yang merosakkan ni dari sudut bagaimana kita menyikapi takdir itu yang merosakkan kita. Kita tak boleh nak terima, ataupun kita sangkakan kekayaan tu boleh memberikan kebahagiaan. Kita sangka anak yang ramai boleh memberikan kebahagiaan. Kita sangka sekarang ni kalau aku ada kerja, aku bahagia. Sekarang aku tak ada kerja ni, tengah sengsara ni. Tapi bila aku ada kerja, nanti aku akan sengsara. Sebenarnya bukan itu yang mendatangkan kebahagiaan. Ya betul. Benda tu akan merosakkan pemikiran kita. Benda tu akan memening. Kalau tak ada kerja, memang pening, memang stres, memang serabut. Kan? Dengan keadaan saya ada menguruskan seorang penyakit COVID yang dia kena kuarantin dekat rumah. Mak ayah dekat atas. Tingkat atas, tingkat 2. Anak-anak dekat bawah. Anak-anak yang paling besar umur darjah 2. Kemudian 4 tahun, darjah 2, 4 tahun dengan 2 tahun. Macam mana nak urus? Allahu Akbar. Anak-anak kat atas. Anak bawah, mak ayah kat atas. Macam mana nak uruskan? Ya, kita memang serabut, kita memang pening. Namun ada satu benda yang kita kena terima. Yang kita terima, dan itulah nilai syurga. Itulah nilai syurga yang kita kena beli. Dan itu yang perlu kita mujahadahkan supaya kita nak mendapatkan syurga tu. Apa dia? Apa benda tu? Iaitu namanya adalah ridha. Itu dia. Namanya adalah ridha. Para waliullah dia ridha dengan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai itulah nilai yang kita kena mujahadahkan hati kita. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf. Kan kita ni Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Ketakutan apa? Takut nanti kalau tak ada kerja macam ni. Takut bila kena penyakit macam ni. Takut nanti kalau kita mati macam ni. Takut bila mana kita tak kaya macam ni. Takut bila kita miskin macam ni. Takut dengan ketakutan. Jadi nak melawan ketakutan itu adalah dengan ridha, dengan pasrah, dengan tawakal,
dengan syukur dengan segala apa yang Allah bagi. Itu yang pertama. Tapi kalau sekadar ridha, kalau tak ikhtiar, tak boleh juga. Yes, kita kena berikhtiar. Tapi selepas kita berikhtiar macam mana sekalipun, Allah tetap berikan kesusahan pada hidup kita, kita kena ridha. Samping kita cari jalan keluar supaya dapat menambah baik kehidupan kita jadi lebih baik. So dia, itu nilai syurga. Hari ini, orang yang kena penyakit COVID sebagai contoh, berapa ramai daripada mereka yang telah kehilangan keluarga. Nak buat macam mana? Kita tak tahu dan kita tak nak benda ni. Namun hakikatnya benda tu ada di keliling kita. Jadi apa perlu kita buat? Dalam keadaan pesakit yang ramai, saya pun ada menguruskan jenazah COVID. Keluarga tak boleh nak keluarga tak boleh nak ziarah dan sebagainya. Hatta orang menikah pun tak boleh buat kenduri banyak-banyak kan. Kan? Yang menikah tu satu hal, yang nak menikah lagi tu, yang stres tu tak boleh nak menikah lagi. Hak tu yang paling stres tu, yang menikah tu satu hal lah, yang nak menikah lagi tu ada pening bala tu. Nak pergi Thailand tak boleh dah. 2 tahun 3 tahun duk janji dengan orang tak boleh. Hak tu yang pening bala tu. Jadi itu bergerak minta maaf. Jadi hakikatnya benda yang syurga bagi umat Nabi SAW akhir zaman ini mudah. Kan? Mudah, sangat-sangat mudah. Lahir-lahir je dah confirm masuk syurga. Sebab apa? Lahir daripada perut seorang ibu. Melainkan dia orang kafir dan kemudian bila kafir, kemudian nak masuk Islam tu perlu pemahaman Islam. Itu yang cukup orang kata apa, sukar nak dapat, melainkan Allah bagi taufik dan hidayah. Cuma sekarang bukan risiko tetapi cabaran yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana untuk kita nak bermujahadah, untuk kita nak ridha dengan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengembalikan akidah ni. Macam mana kita nak mengembalikan akidah kalimah tauhid supaya kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita yakin seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, tunggal. Apa makna tunggal dekat sini? Makna tunggal ni adalah dialah segala-galanya. Dialah segala-galanya. Kita nak minta pertolongan hanya pada dia. Kita nak minta bantuan hanya pada dia. Yang boleh melepaskan kesulitan hanya daripada dia. Yang nak melepaskan kesusahan kita hanya daripada dia. Segalanya adalah dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadinya Allahus Samad. As-Samad tu apa? Allah adalah tempat bersandar. Bersandar apa? Kalau kita diberi kesusahan, kita tahu Allah itulah yang satu-satu boleh melepaskan kesusahan kita. Dan kemudian As-Samad tu maksud dia apa? As-Samad adalah untuk kita mengadukan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala dan kita merayu, kita meminta pada dia. Hanya pada dia, orang lain tak boleh. Tapi nak buat benda ni bukan mudah. Nak buat benda ni waktu hari ni, waktu dalam keadaan orang kata apa, ujian materialistik, ujian telefon, ujian game, ujian media sosial, yang inilah ujian-ujian yang kita kena lawan. Ini yang sukar sekarang ni. Anak-anak kita, kalau contohlah tahun 70-an, 80-an, waktu tak ada gadget dan sebagainya, ada tak mereka dirosakkan pemikiran? Tak ada. Sebab apa? Pemikiran dalam kampung ya. Dia tak pergi orang Kedah kan. Dia duduk Kedah ya. Orang Kulim duduk Kulim ya. Nak pergi Alostar sebulan sekali. Kadang setahun tu 3-4 kali je pergi Alostar. Contoh, hari ni tak duduk kat Kulim pun boleh tengok apa benda yang dekat US. Pasal apa? Ada Netflix. Kan? Macam-macam sekarang ni. Sebab itu syaitan cuba merosakkan kita. Kita dah Islam dah, tapi cuba nak bagi banyak lagi masuk duduk dalam neraka lagi lama lagi. Sebab dia balas dendam. Bersifat dendam. Sebab itu penawar dia adalah dengan kata Nabi SAW, zikir. Obati penyakitmu dengan sedekah. Lepas tu dengan berzikir. Dan kemudian ada satu lagi, saya cuba ingat ada matan dia, hadis Nabi SAW. Okey, ada 3 perkara. Ingat, akhir zaman ni 3 benda ni kena buat. Okey, saya kongsikan. Sebab ni bukan sekadar kena buat, tapi kita kena mujahadah 3 benda ni. Okey, kena mujahadah. Kita ni syurga insya-Allah confirm dah. Confirm dah syurga ni. Okey, siapa yang kata kau syurga pun kau belum confirm? No. Okey, jangan. Sebab Nabi dah jamin dah, umat Nabi semua confirm syurga. Bila mana kita mati je dengan kalimah la ilaha illallah, soal dosa pahala tu nombor 2.
Ni kita cerita pasal syurga ni. Syurga. Soal dosa pahala tu nombor 2. Kan? Syurga. Semua confirm syurga insya-Allah. Tapi jangan pula aku confirm syurga. Alamak. Okeylah aku buat dosa lah. Kau tengok. Mampu tak duduk dalam neraka sehari? Tak payah 1000 tahun lah sehari. Tak payah sehari lah. Pergi kat dapur letak api. Mana ada lighter kat sini. Contoh lighter ni kan. Ni. Ambil lighter ni. Ada ni. Nampak tak api dia? Ada tak? Ambil api ni, cucuh kat jari, ambil masa 5 minit sudah. Kalau tu tak mampu, jangan berangan-angan nak duduk neraka sekejap. Ataupun tengah hari panas terik, pakai seluar panjang, baju tak pakai, berguling kat jalan tar. Cuba tengok, mampu tak mampu. Itu pun cukup lah. Okay? Sebab itu, bila kata kita dah dijamin syurga oleh Nabi SAW, maka kita kena banyak memberikan. Memberi apa? Memberi kebaikan semula kepada Nabi SAW dengan kita banyak bersalawat pada Nabi SAW, yang pertama. Yang kedua, banyak bantu mudahkan urusan umat Nabi SAW. Yang kedua, bukan sekadar bantu, mengembirakan Nabi SAW. Dia ada 2 cara. Yang pertama adalah kita banyak bersalawat pada Nabi SAW, ingat Nabi SAW. Yang kedua, mengembirakan Nabi SAW. Bagaimana mengembirakan Nabi SAW? Iaitu mempermudahkan urusan umat Nabi SAW. Baik. Jadi ada 3 perkara untuk kita nak mendapatkan syurga. Untuk kita nak terlepas daripada masuk dalam neraka. Okey, yang pertama adalah memperbanyakkan Allah SWT Muhammad dengan kita. Saya cuba ingat balik Yang pertama adalah buat baik lebih banyak daripada buatlah kebaikan, kerana sesungguhnya kebaikan yang kamu buat itu akan menutup keburukan. Kita ada keburukan. Yang pertama, kita ada keburukan. Okey. Contoh, ini keburukan kita. Dan kemudian buat satu kebaikan yang boleh menutup keburukan. Macam mana nak buat dah? Kita nak tutup lagu mana dah? Contoh ni keburukan. Ini kebaikan kita. Bila mana kebaikan lebih banyak daripada keburukan, okey, keburukan akan tertutup daripada kebaikan dan dah tak nampak dah keburukan tu. Maknanya apa? Kita keburukan kita banyak. Jadi kita nak tinggalkan keburukan kita tak boleh. Tabiat yang buruk kita tak boleh nak tinggalkan. Tapi macam mana kita nak buat? Dengan kita memperbanyakkan kebaikan supaya kata Nabi, moga-moga kebaikan itu akan menutup keburukan. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak mengikut orang-orang soleh. Yang kedua, banyak mengikut orang-orang soleh. Kerana bila kita banyak ikut orang soleh, maka kita automatik akan menjadi soleh. Tapi kalau kita banyak ikut, contoh sekarang ni saya cukup risau. Risau apa? Kan sekarang ada banyak orang buat live main game kan. Buat live main game, buat live main TikTok apa. Kita banyak follow. Bila banyak follow, kita akan terikut dengan benda tu. Saya cukup risau. Kadang-kadang saya pun terikut juga. Tapi saya bukan terikut jenis main game. Tapi kita tengok orang buat live, buat teknikal apa sebagainya. Kita seronok tengok benda tu kan. Waktu maklumlah PKP kan. Kita tak boleh buat apa kat rumah je. Kan? Dan kemudian kita sebagai ibu ayah, kita kena tengoklah apa yang orang buat kan. Banyak kan tengok belajar dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah Allah SWT Muhammad berzikir, kerana orang yang berzikir itu seumpama benteng bagi dia. Jangan tinggalkan zikir. Okay? Sekurang-kurangnya cari satu zikir yang mana zikir tu biar sikit tetapi istiqamah. Okay? Sikit tapi istiqamah. Istiqamah tu apa? Sebutan yang sama, waktu yang sama, bacaan yang sama, jumlah yang sama. Itu dia. Zikir. Cari satu benda. Apa dia? Contoh sebelum masa sebelum tidur kita baca ayat kursi sebagai contoh. Konsisten setiap hari. Ataupun waktu bangun tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa. Konsisten. Kerana apa? Zikir itu adalah umpama seperti Nabi ceritakan, ada seorang lelaki yang sedang dikejar oleh musuh. Dan lelaki itu tak tahu nak buat apa dah. Dia kata, matilah aku kena kejar dengan musuh ni, matilah aku, mati. Dah tak tahu apa dah. Tetapi tiba-tiba satu ketika tu, ketika sedang dikejar, lelaki tersebut terjumpa satu kota, masuk dalam kota tersebut dan dia selamat. Dan musuh tadi tak boleh nak mengapa-apakan dia. Itulah umpamanya orang yang berzikir, kata Nabi SAW, Allah memasukkan dalam satu kota, Allah membentingkan dia sampai syaitan tak boleh buat apa. Zikir. Cari apa-apa zikir. Zikir yang istiqamah. Tak kisah zikir apa pun, tapi biar istiqamah benda tu. Dan warisi kepada anak-anak zikir.
Warisi kepada anak-anak zikir. Apa-apa sahaja pun yang kita boleh ajarkan anak zikir, zikir. Zikir yang terbaik adalah solat. Solat itu adalah zikir. Dan solat itu zikir yang membuat tiang agama kita. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita nak menjaga, soal kita nak menyebutkan syurga ni dia mudah, tapi nak menjaga tu cukup sukar. Isunya nak masuk syurga mudah, tapi nak menjaga tu cukup sukar. Macam kita nak jaga apa? Orang mengembala kambing kan. Nak jaga nak bela kambing tu mudah, tapi nak jaga susah. Kadang kambing tu pergi makan rumput kat tepi sana, tepi sini dan sebagainya, itu susah. Okey. Islam pada akhir zaman ni, Islam seperti akhir zaman ni umpama seperti menggenggam bara api. Okey. Akhir zaman kita genggam bara api. Macam mana genggam bara api? Bukannya kita genggam tu sakit tak? Kita genggam sakit tak? Bukan tu. Bukan itu maksud dia. Maksud Islam akhir zaman genggam bara api umpama. Kita genggam bara api lama ke ataupun sekejap? Lama ke sekejap? Dia sekejap. Pegang-pegang, lepas. Angkat, lepas. Macam ni kan? Pegang-pegang je. Contoh ni bara api kan. Pegang, terlepas. Angkat-angkat, terlepas. Angkat-angkat, terlepas. Itulah Islam. Akhir zaman, itulah Islam. Bawa Islam 2-3 minit, terlepas. Hilang dah Islam dia. Bawa Islam 5-6 minit, terlepas dah. Itulah Islam kita hari ni. Mula-mula baca Quran, tengok dekat handphone. Na'udzubillahi minasyaitanir. Baca handphone dekat Quran, baca handphone dekat handphone ni. Baca Quran kat handphone ni. Baca-baca tengok WhatsApp masuk, kita tengok WhatsApp. Shadaqallahul azim. Dia jadi gitu. Jadi sahabat-sahabat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita Islam, Allah SWT tidak menyusahkan kita. Allah tidak pernah menyusahkan kita. Kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Sebab itu, jangan terlalu fikir Islam ini susah. Jangan terlalu fikir Islam ini susah. Islam ini mudah. Yang penting sekali adalah kita syukur. Mungkin kita pening kepala anak kita tak belajar kat rumah. Okay? Anak kita tak belajar. Tapi syukurlah satu benda. Apa dia? Kita boleh tengok anak kita sujud depan kita. Kita boleh tengok anak kita sujud depan kita. Kita boleh tengok anak kita baca Quran depan kita. Bila mana anak kita boleh sujud je solat, bila mana anak kita boleh baca Quran je, itulah satu benda nikmat yang sangat-sangat besar yang kita kena jaga sungguh-sungguh, sebab akhir zaman ni itulah benda yang paling susah untuk kita tengok. Jujur saya kata, kita kalau kepala ni boleh sujud, boleh solat, itu satu nikmat yang besar. Kalau kita nak buat maksiat tapi kita lari daripada maksiat tu, itu satu nikmat yang paling besar. Itu yang kita kena syukurkan sangat-sangat. Itu kena syukur sangat-sangat. Kita kalau tak minum arak, kita kalau tak berzina, itu satu nikmat yang besar. Akhir zaman ni buat 5 benda aja. Buat benda wajib. Okey. Buat benda wajib. Apa dia? Solat. Kemudian apa? Benda-benda yang diwajib Allah Ta'ala. Itu dia. Tinggalkan maksiat. Jaga hubungan dengan orang. 3 je lah. Tak ada 5. 3 je. Buat benda wajib. Maknanya buat benda wajib, tinggal benda yang buat benda wajib. Katalah kita terbuat benda yang haram. Taubat. Tapi jangan buat tak apa, boleh taubat tak apa. Tak boleh macam tu. Kita mujahadah lah bagi tinggal benda tu. Buat benda wajib. Jangan buat maksiat, tinggal maksiat. Terbuat mudah. Istighfar, taubat, selesai. Taubat, selesai. Taubat, selesai. Kan? Ada satu kisah tu, ada seorang lelaki bertemu Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dah buat dosa besar sekian-sekian. Nabi kata, hang balik taubat. Nabi kata apa? Balik taubat. Tengah hari tu datang, Ya Muhammad, aku dah buat dosa ni. Balik taubat. Petang tu datang lagi, Ya Muhammad, aku buat dosa ni. Balik taubat. Datang lagi jumpa, Ya Muhammad, aku buat dosa yang sama ni. Nabi kata, balik taubat. Lelaki tu macam tak puas hati. Allah tak ampunkan dosa aku ni. Aku buat, tapi Nabi kata taubat. Kan? Ya Muhammad, ampun dosa. Allah ampun tak dosa aku ni. Nabi kata, walaupun kau buat dosa sehari 40 kali lebih pun, dan kau taubat sebesar gunung sekalipun, Allah akan ampun dosa kau selagi kau tak syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu dia. Jaga sungguh. Yang pertama, buat wajib, kemudian tinggal maksiat, jaga hubungan dengan manusia. Jangan buat orang sakit hati. Selesai.
Selesai. Kadang ini kan orang sakit, banyak buat sakit hati dengan kita sembang dalam komen kat Facebook apa dan sebagainya kan. Tu dia. Jangan buat orang sakit hati, selesai. InsyaAllah syurga bagi kita. Syurga bagi kita. Allah salli Muhammad. Tu dia. Amalan-amalan lain tu ikut masing-masing punya amalan lah. Ikut masing-masing punya amalan. Yang penting sekali adalah apa yang Allah bagi sekarang kita syukurkan sungguh-sungguh. Apa yang Allah bagi sekarang kita ridakan sungguh-sungguh. Apa yang Allah bagi sekarang kita gembira dulu. Kita gembira dulu. Macam mana nak gembira tengah sakit? Kita gembira dulu. Kan? Allah bolehlah cakap. Betul, mungkin saya boleh cakap, saya tak kena lagi. Kan? Tapi apa yang diberitahu oleh tuan-tuan guru, apa yang saya belajar, itu yang kita kena buat dulu. Itu yang kena buat dulu. Saya sebulan kena keluar 40,000 untuk nak menguruskan anak buah dan sebagainya. Tapi kita terimalah. Kita ridha lah. Apa Allah nak bagi, kita bagi. Serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ridha. Kita tawakal. Kita serah bulat-bulat. Tawakal sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha sungguh-sungguh. Apa yang Allah bagi ni kita terima sungguh-sungguh. Syukur sungguh-sungguh. Sampai tahap apa? Sampai tahap kita tak minta benda lain. Sampai tahap kita tak minta, kita malu nak minta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak sesuatu, aku nak ni, tapi aku malu. Sebab apa rasa malu nak minta ke Allah Ta'ala? Bukan tak boleh minta tapi rasa malu. Sebab apa? Kita minta sesuatu yang mungkin kita minta tu tak layak untuk kita, tetapi Allah nak bagi yang lain. Kita rasa malu sangat-sangat. Kan kita ridha, kita syukur, kita malu. Ya Allah, macam mana Nabi Allah, Nabi Yakub. Nabi apa yang diuji kesakitan tu sampai anak-anak isteri dia meninggal dunia? Tolong komen sikit. Saya lupa. Nabi apa? Nabi apa? Yang diuji kesakitan tu. Diuji kesakitan ni sampai dia angkat ulat tu, kemudian ulat jatuh, dia angkat letak kepala dia balik. Kan? Nabi apa? Komen sikit. Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub alaihissalam. Sampai isteri dia kata kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, kau tu Nabi, mintalah ke Allah Ta'ala untuk sembuhkan. Kan? Apa kata Nabi Ayub? Kata Nabi Ayub, aku malu nak minta ke Allah Ta'ala. Sebab Allah lebih tahu apa yang aku perlu berbanding aku sendiri tahu apa yang aku perlu. Nampak dah terima kesakitan, tapi Nabi Ayub nak minta sihat tu, Nabi malu pasal apa Allah bagi tu. Dia yakin Allah bagi itu yang terbaik. Allahu Akbar. Nak buat benda tu bukan mudah. Dia perlu mujahadah. Cuba tengok anak kita dah nakal. Terimalah, Allah, anakku ni nakal ni. Terimalah, Allah dah bagi anak kita nakal. Macam mana? Allah bagi penyakit. Terimalah, Allah bagi macam mana? Kan? Namun kita kena ingat satu benda. Ini sebagai penutup saya. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Apa sahaja musibah yang Allah bagi kepada kita, musibah yang menyebabkan yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita alami, musibah yang datang pada kita menyebabkan hati kita sempit. Kita rasa menyempitkan hati kita. Kata Allah, itu datang daripada tangan-tangan kita, iaitu datang daripada perbuatan kita sendiri. Maknanya apa? Dosa-dosa yang kita buat, Allah kembalikan dosa itu dengan musibah yang datang pada kita. Musibah apa? Mungkin datang daripada anak, mungkin datang daripada penyakit, mungkin datang daripada ekonomi, mungkin datang daripada kita duduk dalam sebuah negara, mungkin datang daripada masyarakat, jiran, tetangga, adik-beradik. Itu semua musibah. Sebab apa? Sebab datang daripada tangan-tangan kita sendiri. Maka untuk nak membersihkan musibah tu, tak lain tak bukan hanya dengan istighfar, hanya dengan taubat, hanya dengan membersihkan hati dan diri kita, harta kita dan sebagainya. Itu dia. Moga-moga ada kebaikan daripada perkongsian ni, insya-Allah. Rasa dah lama dah, patut 25 minit ya. Kita dah lebih ni. Lama ke? Sungguh ke? Tak apa. Ada soalan, insya-Allah boleh kita kongsikan. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak PU Miracle untuk perkongsian tadi. Masya Allah. Rasa macam kena lempang, pumpang tadi tu. Orang Kedah kata pumpang, kena lempang kan. Contoh dalam keadaan di akhir zaman ini memang kita diuji dengan banyak benda. Macam tadilah baca Quran di handphone, tiba-tiba WhatsApp masuk. Masya Allah, confirm WhatsApp dulu sekejap kan. Tengok pula nama hak keluar WhatsApp tu penting. Hak tu tengok dululah, tinggal sekejap pause. Katanya saat lagi sambung balik. Sambung tu besok kot. Dia tak jadi hari tu. Masya Allah, terima kasih banyak PU Miracle untuk perkongsian yang sangat-sangat baik tadi, dan peringatan-peringatan yang sangat-sangat baik yang saya dapat tulis, yang dapat boleh faham adalah tentang
Yes, kita hidup di atas muka bumi ni memang kita diberi ujian. Nak masuk syurga ni memang perlukan ujian. Kita kena terima ujian. Kita kena redha. Syukur yang paling saya suka sekali adalah gembira. Masya Allah, nak gembira dalam mana diterima. Kalau terima nikmat tu gembira, mungkin kita kata biasa, normal lah. Terima nikmat, gembira. Tapi bila kita diterima, diberi ujian untuk gembira, Allahu Akbar. Bukan senang, tapi PU berpesan kepada kita, berkongsi kepada kita, kita kena gembira. Atau dalam bahasa orang putih, dia pakai ni apa? Fake it until you make it. Dengan translate tu lah, kalau ikut dia adalah kita kena paksa diri kita untuk gembira juga, keluarkan sampai mana kita redha nanti. Kita bila sampai ujian kita redha. Dan yang PU kongsi tadi sangat-sangat baik tentang redha tu. Perkataan redha tu, kalau kata kita tanya orang biasa, redha ni senang, type senang. Kalau contohlah dekat social media nak komen tu redha je lah, no. Apa redha? Perkataan redha tu sendiri sebenarnya duduk pada tauhid dan akidah kita. Betul Ustaz, kadang-kadang kita kata redha tu mungkin nak contoh kata ujian sampai redha tu mungkin jadi nombor 2. Nombor 1 tu dia merungut sikit, dia marah sikit. Dia sebelum sampai redha tu dia merungut sikit, lepas tu baru dia redha. Dia marah sikit baru dia redha. Tapi redha tu betul Ustaz, no? Betul, alhamdulillah PU kongsikan tentang redha pada sudut pandang tauhid dan akidah itu sangat-sangat penting pada kita. Dan insya-Allah nanti kita akan mendengar perkongsian dari PU Miracle selepas ini untuk sesi yang kedua, mungkin konklusi yang kita dapat dengan kesimpulan daripada PU Miracle tentang tajuk kita hari ini, iaitu nak masuk syurga, ini harganya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kepada penonton yang sekarang ini yang sedang menonton di live Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan juga Manal Al-Quran. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi menonton sehingga saat ini, sehingga masa ini. Dan saya ingatkan jangan lupa tekan butang share, kongsikan video program kuliah awal petang ini dengan sahabat tuan-tuan dan puan-puan di sosial media. Dan yang paling utama, saya baru dapat maklumat adalah tentang pada mereka yang menonton live kuliah awal petang ini dan komen di ruang komen saya nak, InsyaAllah pihak syarikat akan memberikan hadiah misteri kepada para penonton hari ini di live Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan juga Manal Al-Quran. Jadi saya jemput tuan-tuan dan perempuan, komen di ruang bawah saya nak, dan tuan-tuan dan perempuan akan dihubungi oleh pihak pengurusan syarikat untuk diberikan hadiah misteri. Faktor kesudian tuan-tuan dan perempuan, perhargaan kepada tuan-tuan dan perempuan kerana sudi menonton sesi kuliah hari ini, sesi perkongsian ilmu hari ini. Jadi seterusnya insya-Allah kita akan berehat sebentar di Facebook live kita, dan tuan-tuan dan perempuan akan mendapat melihat video tuan-tuan nanti. Jangan lupa tonton video live tu, dan di Zoom meeting insya-Allah saya akan menguruskannya. Jadi saya serahkan kepada tim teknikal untuk sesi commercial break. Hai, Assalamualaikum. Alright. Selamat malam kepada korang. Cantik tak Sarah pakai ni? Okey, hari ni Sarah nak bercerita dengan korang. Okey, Sarah dapat Al-Quran. Quran Manar Siri Kiswah yang dicipta khas untuk mengubat rindu anda pada Baitullah. Okey, Sarah nak beritahu kat korang, selain Sarah dapat Al-Quran yang cantik ni, kat bawah ni leather, okey, sangat cantik. Very exclusive, sangat cantik. Okay guys, Al-Quran ni dia bersaiz A5, jadi senang korang nak bawa ke mana-mana sahaja. Okay, dan memang sekarang pun Sarah tengah mengaji. I'm very happy sebab dapat ni. So setiap juzuk dia color-color yang berlainan. Okay, setiap juzuk dia color berlainan. Dan sekarang ni Sarah tengah mengaji Sarah juzuk ke-9. Sikit lagi nak masuk surah baru. Macam bila Sarah baca Al-Quran, sekarang ni Sarah tengah mengaji, jadi Sarah sentiasa macam kita nak tahu apa cerita dalam surah ni, apa cerita dalam surah ni. Jadi ini dia dah terjemahkan, okey, Jawi dan juga ada maksud. Kalau korang tengok dia ada tajuk berwarna kan, sebab kalau kita nak baca kita tak ingat sangat tajuk dia macam mana. Jadi kita tahu dekat sini semua ada tajuk berwarna, jadi kita tahu dekat mana nak berhenti, sepatutnya mana nak berhenti, dekat mana nak berdengung, macam tu. Dia ada asbabun nuzul, lepas tu dia ada fadilat ayat, semua dekat sini. Dan yang penting Quran Manar Kiswah series ni dia ada chop KDN.
yang sudi support program wakaf kita dan sudi bekerjasama dengan kami dalam mewakafkan Al-Quran daripada tahun 2018 lagi sehingga hari ini. Dan saya mewakili terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada komuniti Wakaf Quran.my, dan insya-Allah kita akan update dari semasa ke semasa melalui pegawai wakaf yang bertugas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika pada penonton yang ketika ini belum pernah mewakaf Al-Quran melalui program Wakaf Quran.my, boleh berbuat demikian di laman web www.wakafquran.my ataupun PM sahaja ataupun komen saja di ruang bawah untuk wakaf. Insya-Allah para petugas kita, para pegawai wakaf petugas akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kelebihan program Wakaf Quran.my ini adalah kita menyediakan sistem track and trace di mana wakaf Quran yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan boleh dikenal pasti wakaf ini sampai kepada institusi ataupun jabatan mana dan siapa penerimanya dan bila Quran wakaf tuan-tuan dan puan-puan telah diedarkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh melihat sendiri cok nama pewakaf di dalam naskah Al-Quran wakaf di program Wakaf Quran.my. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh program Wakaf Quran.my untuk meningkatkan kepercayaan yang diberikan kepada pewakaf melalui program kami untuk melakukan edaran Quran wakaf. Dan lagi satu adalah tentang berkaitan dengan produk Al-Quran di bawah program Manar Al-Quran. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan juga PU Miracle juga, Manar Holding sedia berhad mengeluarkan produk ataupun mengeluarkan Al-Quran sendiri, iaitu Quran hardcover versi kiswah series. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat gambarnya di dalam Facebook page Manar Al-Quran bagaimanakah, dan Instagram Manar Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lihat bagaimanakah rupa bentuk desain seperti mana bertemakan kain kiswah Kaabah kami terjemahkan ke dalam kulit Al-Quran hardcover yang dikeluarkan oleh Manar Holding. Dan kita juga baru sahaja melancarkan Al-Quran Badu series yang terkini di dalam varian warna hitam dan juga maroon, dan tuan-tuan dan puan-puan juga dapat melihat desain tersebut di Facebook page insya-Allah. Jadi boleh dapatkan Al-Quran terbaru ini dengan desain terkini serta 9 kelebihan yang lain serta kualiti Al-Quran yang sesungguhnya saya cakap tidak ada tandingannya di pasaran. Boleh tengok sini bagaimanakah rupa bentuk Al-Quran yang dikeluarkan, dan juga pada para pembeli yang terkini untuk program bawah produk Mana Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 7 free gift percuma yang diberikan oleh syarikat. Dan yang paling utama sekali, ini yang paling best sekali yang saya dapat maklum adalah tentang perkhidmatan hashtag Ustaz Manar, di mana tuan-tuan dan puan-puan yang membeli Mana Al-Quran ini, jika mana-mana ayat di dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan baca dan tidak tahu bagaimana untuk membacanya, bagaimana untuk baca dan juga apakah tajwidnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi Ustaz Manar untuk mendapatkan bantuan pembacaan Al-Quran dengan lebih baik. Kerana insya-Allah asatizah yang berada di dalam program Ustaz Manar ini, mereka ini mendapat kelulusan mengajar Al-Quran ini dengan sangat baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus hubungi, dapatkan Quran Manar dan dapatkan perkhidmatan Ustaz Manar ini secara percuma sahaja kepada pembeli-pembeli Mana Al-Quran. Jadi insya-Allah pada mereka yang ketika ini mendengar sesi live petang ini dalam sesi kuliah awal, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan Mana Al-Quran versi hardcover kiswah series dan juga Badu series edisi kiswah melalui Facebook page Mana Al-Quran dan juga Instagram Mana Al-Quran insya-Allah. Jadi sempena bulan Ogos ini, kita tahu bulan kemerdekaan, dan insya-Allah kita juga akan menjemput awal Muharram. Jadi bertemakan bulan Ogos ini, Mana Holding melancarkan program bertema di bawah Hijrah Jiwa Merdeka Hati. Jadi sepanjang bulan Ogos ini insya-Allah sebarang program yang dilancarkan oleh syarikat Mana Holding akan bertemakan Hijrah Jiwa Merdeka Hati. Baik. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, insya-Allah kita juga akan
ada siaran kuliah awal lagi di dalam Facebook page nanti di dalam bulan Ogos, pada penghujung bulan Ogos nanti insya-Allah. Jadi terus kekal like Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan juga Mana Al-Quran untuk mendapatkan jadual kuliah awal seterusnya. Jadi siapakah yang akan bersama dengan penceramah mana yang akan bersama dengan kita, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan dapat maklumat nanti. Jadi saya tidak mahu membuang masa, saya kembali balik kepada PU Miracle untuk berkongsikan dengan kita tajuk hari ini, iaitu nak masuk syurga ada nilainya, ada harganya. Kalau pada zaman Rasulullah dahulu para sahabat perlu berperang dan kita telah dijaminkan syurga oleh Rasulullah melalui doa baginda Nabi SAW, dan pada mereka, pada umat Islam yang mempunyai kalimah la ilaha illallah, maka wajib bagi atas diri kita untuk masuk syurga, melainkan mereka yang melakukan amal dosa. Itu adalah berlainan. Nah, itu akan diambil kira selepas itu. Jadi insya-Allah kita akan mendengar kesimpulan saya rasa selepas ini dari PU Miracle tentang tajuk kita hari ini. Jadi terus kekal bersama live Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan juga Mana Al-Quran di dalam program kuliah awal. Jadi insya-Allah dengan berbesar hati saya jemput sekali lagi PU Miracle untuk berkongsikan dengan kita di bawah program kuliah awal. Silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada sahabat-sahabat Mada Farding dan juga kepada Tuan Hafiz Zakaria. Baik. Kesimpulan dia adalah orang Sunnah Muhammad. Kita bila kita diberi pilihan, kita nak Nokia 33 sekupang ataupun iPhone 13C apa? iPhone 12 Pro Max kita nak yang mana? Nak 33 sekupang ke ataupun iPhone 12 Pro Max? Kita mesti nak yang terbaik. Kan? Kita kalau diberi antara dua pilihan, jujurlah dua pilihan. Antara kalau seorang isteri yang mana dua-dua solehah semua, tetapi antara yang A atau yang B kita sendiri nilai. Atau kita diberi rumah yang mana? Rumah yang usang kampung atau rumah banglo yang besar? Atau kenderaan yang kecil atau kenderaan yang mewah? Kita nak yang mana? Hati kita mesti kita kata kita nak yang terbaik. Begitu juga, bila mana Allah dah jamin kita syurga, kita nak syurga yang mana? Adakah sekadar syurga yang biasa-biasa atau syurga yang luar biasa? Mesti kita nak yang luar biasa, yang terbaik. Dan kita nak yang mana? Adakah kita nak masuk syurga terus ataupun kita nak perjalanan yang berliku-liku? Kena bila mana dahlah hidup dunia agak susah. Masuk dalam alam barzah pun susah, kena hentam, kena latu, kena belasah, kena pukul. Kemudian dekat padang mahsyar bila dibangkit ke pula, berjalan dengan mengesut-ngesut pula, dekat titian sirat pula, kejap jatuh bangkit, kejap jatuh bangkit. Kemudian macam-macam ujian. Kita nak yang bagaimana? Nak jalan mudah ataupun jalan yang susah? Semua nak jalan mudah. Kunci satu je jalan mudah ni. Nak masuk syurga jalan mudah, kunci satu je. Iaitu pegang sungguh-sungguh. Apa sahaja pun pegang yang ni. Iaitu sabar. Kunci dia adalah sabar. Cakap mudah, nak buat tu bukan mudah. Cakap mudah tapi nak buat tu bukan mudah. Contoh, kita ada dompet. Buka dompet, dalam tu ada RM1, RM10, RM50, RM100. Kita akan keluarkan duit yang mana? RM1 macam sikit sangat. RM10 biasa kot. RM50 banyak, RM100 lagi banyak. So kita keluarkan yang mana? Itulah nilai syurga kita. Itulah nilai syurga kita. Kalau kita keluarkan RM10, itulah nilai iman, sabar yang kita boleh hadapi. Kalau kita keluarkan RM100, itulah nilai sabar. Kita boleh lawan, kita boleh sabar tu. Itulah nilai dia. Sebab itu, apa dia ketika mana diuji, bukan soal ujian tu. Tetapi soal dia adalah bagaimana untuk kita menyikapi ujian tersebut dengan kesabaran. Itu yang sangat mahal. Dan itulah nilai syurga. Dan bila mana Allah semakin berat ujian seseorang hamba dan semakin kuat dia bersabar, makin sebenarnya makin mahallah nilai syurga yang Allah nak bagi pada dia. Bila mana dia tidak diuji di dunia, dia hanya diberikan kenikmatan dunia tanpa ujian, maka pada ketika itu khawatir kita sedang dirancang oleh Allah untuk dicampakkan ke dalam neraka. Sebab tu makin kita diberi kekayaan, kita kena makin banyak kita bersedekah. Antara ujian yang antara kita cara kita nak menguji diri kita, antara cara kita nak uji diri kita adalah kalau dalam bank kita ada RM1,000, mampu tak kita nak sedekahkan RM1,000 tu pada orang?
Mampu dah. Itulah level ujian kesabaran yang kita kena hadapi. Itulah dia. Begitu juga bila mana kalaulah kita diberikan ujian berbentuk kesakitan sebagai contoh. Sejauh mana kita nak bersabar dengan kesakitan tersebut. Itulah nilai sebenarnya. Dan semakin berat ujian itu, semakin Allah sayang. Ingat, yang paling Allah sayang adalah Nabi SAW, kerana Nabi SAW adalah yang diuji yang paling berat antara semua Nabi. Antara semua Nabi, Nabi SAW ujian yang diuji paling berat dan paling kasih. Dan kita minta pada Allah, ya Allah, tolong berikan aku kesabaran saat kau beri ujian. Ya Allah, berikan aku kekuatan saat kau beri ujian. Sebab tu, nak dapat syurga yang mahal, Allah bagi tahu dalam Quran, kita kena berniaga dengan Allah. Surah As-Saff ayat yang ke-10, yang ke-10, 11, 12, 13. Ya ayyuhallazina amanu hal adlukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, nak tak kalian, aku yakni Allah tawarkan kepada kamu satu perniagaan yang selamatkan kamu azab seksa yang sangat pedih. Allah tawar kita satu perniagaan. Dengan perniagaan tu kita berniaga dengan Allah. Apa yang kita nak niagakan? Apa yang kita nak jual pada Allah? Yang perniagaan jualan kita tu, Allah akan selamatkan kita azab yang sangat pedih. Azab dunia, azab alam barzakh, azab padang mahsyar, azab titian sirat, segala semua azab api neraka, Allah selamatkan kita. Ini satu nilai yang kita kena beli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 benda yang kita kena jual pada Allah. Apa dia? Tu'minuna billah wa rasulih. Yang pertama, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tu apa? Tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman pada Nabi SAW, buat apa yang Nabi minta kita buat. Tu'minuna billah wa rasulih. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, iaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala bi amwalikum wa anfusikum. Yang keempat, iaitu dengan harta kita, dengan jiwa kita. Itu yang kita kena sabar. Kita nak jual harta kita. Berapa banyak kita boleh jual kepada Allah untuk mendapatkan nilai syurga yang tidak ternilai. Allah bagi kita harta 10,000. Adakah kita boleh hanya memberikan bersedekah RM10, RM50, sedangkan kita kata ke Allah, ya Allah, berikan aku syurga Firdaus sebelah Nabi SAW. Tapi Allah bagi 10,000, kita boleh sedekah RM5 ya? Itu nilai syurga yang kita nak beli, syurga Firdaus di sisi Allah. Nak duduk sebelah Nabi SAW, bukan mudah. Bukan mudah. Kan? Cuba kita tengok harta kita, rumah kita, kemudian kenderaan kita, perniagaan kita, kekayaan kita, kesihatan kita dan sebagainya. Itu yang kita masih lagi nak minta syurga Firdaus dalam keadaan kita tak mampu bersabar mengorbankan apa yang kita ada. Allah Akbar, jauh kita. Sebenarnya jauh kita. Kita cakap tapi kita tak buat. Kita cakap tapi kita tak buat. Kita nak tapi kita tak buat. Kita nak, ya Allah bagi aku syurga Firdaus, bagi aku syurga Firdaus. Tapi Allah kata, ya aku akan bagi kau syurga Firdaus. Dah Allah bagi satu ujian yang sangat berat. Lepas tu kita merungut dengan ujian tersebut. Allahu Akbar. Engkau kata nak syurga, aku bagi ujian supaya kau duduk sebelah Nabi, tapi engkau merungut dengan ujian. Dah jadi macam manusia ni pelik. Manusia ni pelik kan? Kita minta Allah bagi jalan A untuk kita dapat, tapi kita merungut dengan jalan yang Allah bagi tu. Allahu Akbar. Kita nak jadi jutawan, bangkit je dah jutawan. Kita nak jenis orang yang kentut keluar duit. Kita nak macam tu. Kita nak, mana boleh kata gitu. Mana boleh kata. Itu dia. Ya, Allah kata berniaga di jalan Allah dengan berjihad dan jual harta kamu dengan jual jiwa kamu. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan? Dan itulah perniagaan yang terbaik kalau kamu tahu. Allah kata itulah perniagaan kalau kamu sabar, kamu jual segala yang kamu ada untuk Allah Ta'ala. Itu yang terbaik. Apa dia yang terbaik Allah nak bagi? Yaghfir lakum dhunubakum. Yaghfir lakum dhunubakum. Allah ampun semua dosa kita. Dosa banyak mana? Allah ampun semua dosa kita. Yaghfir lakum dhunubakum. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin. Yang pertama, Allah ampun semua dosa kita. Allahu Akbar. Dosa apa kita ada? Semua Allah ampun. Semua Allah ampun. Itulah nilai harga yang kita jual pada Allah. Allah bayar. Apa yang kita jual? Korban segala harta yang kita ada. Korban segala jiwa yang kita ada. Buat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan anak kita adalah aset agama.
Jadikan perniagaan kita aset agama. Jadikan kesihatan kita aset agama. Jadikan ilmu kita aset agama. Segala-galanya kita ada, itu adalah aset agama. Itulah jihad, itulah pengorbanan, itu yang kita jual pada Allah Ta'ala. Allah ampun semua dosa kita dan Allah masukkan ke dalam syurga yang dalam ada taman-taman, sungai dan sebagainya. Nama syurga itu syurga Adnin. Syurga Adnin. Itu dia. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Itulah yang terbaik bagi kamu. Wa ukhra tuhibbunaha, Allah kata, wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi yang gembira Allah nak bagi bonus. Contoh kalau kerja hujung tahun dapat bonus, Allah kata ada lagi dan ada lagi. Oh, niaga Allah bagi, ada lagi Allah nak bagi. Apa dia? Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa yafathun qarib. Nasrum minallah, pertolongan Allah. Hidup kita Allah tolong, hidup kita Allah bimbing, hidup kita Allah pandu, hidup kita semua Allah yang akan tolong. Allah bawa, Allah lorong. Dan kemenangan yang dekat, Allah kata. Nasrun qarib, kemenangan yang dekat. Menang apa? Kita mati dalam keadaan mulia. Itu dah nilai harga. Kalau kita tak mampu bersedekah 1000, jangan kita berangan nak mendapat syurga Firdaus. Kalau 1000 tu rasa berat, jangan berangan nak dapat syurga Firdaus. Tapi kalau pendapatan 100,000 lah. Kalau pendapatan RM10 nak sedekah 1000 tu, bukanlah juga. Katakan, ada ujian iman lah seseorang kan, tapi itulah. Nah, kalau kita tak mampu nak sedekahkan 50% daripada harta kita, jangan berangan kita nak dapat syurga Firdaus. Kalau kita tak mampu nak korbankan diri kita, jiwa kita. Tapi apapun, ia bergantung dengan level iman kita lah. Iman kita bergantung dengan level keimanan kita. Di mana kita, jangan sampai kita mengorbankan sesuatu, kita mengorbankan diri kita sampai terkorban ahli keluarga kita. Maknanya menyusahkan keluarga kita. Sebab tu Nabi SAW, kalau siapa-siapa sahabat nak berjihad, Nabi tanya, untuk anak bini dah selesai ke belum? Untuk mak ayah dah selesai ke belum? Kalau dah selesai, baru Nabi bawa ke jalan jihad. Jadi sahabat-sahabat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kita nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita untuk berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan anak-anak kita didik agama supaya mereka menjadi aset satu hari nanti untuk Nabi SAW. Kita berniaga, jadi pastikan berniaga kita ni bukan untuk peroleh kekayaan. Kekayaan tu Allah akan bagi, tetapi pastikan perniagaan ini adalah aset kita. Kita menjaga kesihatan. Jaga kesihatan kita ni bukan sebab kita nak sihat, tapi jadikan kesihatan kita ni untuk kita aset untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menuntut ilmu, pastikan ilmu yang kita tuntut itu bukan sekadar untuk dapat faham, tetapi ilmu itu sebagai aset untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada apa? Pastikan apa yang kita ada, kita fikirkan bagaimana untuk aku nak buat supaya ini menjadi aset untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah nilai perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang kita jual harga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau susah, tapi risaulah kita tak mampu nak jual sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah itu ujian yang mendekatkan kita dengan syurga. Ya, kesusahan itu adalah ujian yang mendekatkan kita dengan syurga jika kita ridha dengan apa yang Allah bagi dan menyikapi dalam keadaan sabar. Wallahu a'lam. Moga-moga ada kebaikan, dan jika ada kebaikan maka kongsikanlah ia dan doakan supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa ya. Ya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Silakan untuk bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma inna qad ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wa diha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa syrah sudurha bi faidil iman bik wa jamili tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Kaulah Tuhan sekalian alam ya Allah, Kau yang memberikan segala-gala kepada hamba-Mu ya Allah. Berilah kami kesabaran,
Berilah kami menyikapi segala apa yang kau bagi dalam keadaan ridha ya Allah. Janganlah kau membebani kami ya Allah lebih daripada kemampuan kami ya Allah. Dan setiap apa yang kau beri kepada kami ya Allah, maka berilah yang terbaik untuk kami ya Allah. Dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh anak isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah. Berilah kami perlindungan dan pertolongan ya Allah. Jangan kau pisahkan kami daripada rahmat-Mu ya Allah. Limpahkanlah kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan ya Allah, agar dengan kekuatan itu ya Allah dapat kami menyikapinya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ampun akan segala dosa-dosa yang telah kami terlanjur ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Terimalah ampunan kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, dan angkatlah doa-doa kami ya Allah. Ya Tuhan kami, kau angkatkanlah ya Allah penyakit-penyakit yang kau telah berikan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya penyakit ini ya Allah, janganlah sampai kau membuatkan kami syirik kepada-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, ringankanlah beban orang-orang yang sakit ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran kepada orang yang sedang yang sedang diuji dengan kesakitan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan dan ketenangan kepada mereka-mereka yang kau sedang uji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kegembiraan kepada mereka yang sedang kau uji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada mereka frontline yang mereka sedang berjuang untuk membantu orang-orang yang sedang kau uji ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami sini berada di dunia yang sedang kau uji ya Allah. Maka berikanlah kesabaran ya Allah untuk menyikapi ujian yang kau beri kepada kami ya Allah. Jangan kau pesongkan hati kami ya Allah, menyebabkan kami musyrik, menyebabkan kami syirik kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan kami jangan sampai kami bergantung harap kepada selain daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini sebagai tempat untuk, jadikanlah apa yang kau berikan sebagai tempat untuk kami mengutip amal-amal pahala ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tak ada daya dan upaya ya Allah, melainkan segala-galanya datang daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau membuatkan kami tersesat dalam hidup di dunia ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kami hamba yang zalim ya Allah. Kalau siapa lagi yang kami boleh minta ya Allah, kalau bukan Kau ya Allah. Sesungguhnya Kau yang terbaik beri kepada kami, dan kami serahkan segalanya kepada Engkau semula ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkal ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada PU Meriko atas perkongsian ilmu dan pembacaan doa tadi. Syukur nikmat Allah. Allah izinkan kita sampai saat ini dapat bersama-sama untuk menuntut ilmu dalam program kuliah awal di Facebook Wakaf Quran Malaysia dan juga Menara Quran. Dan saya mewakili syarikat Manarudin Semhak mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton di live kita dan Zoom meeting kita yang sudi bersama-sama dengan kita sehingga akhir rancangan. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pertubuhan yang dijemput untuk menyertai sesi live hari ini, iaitu PKRC Olive B di Johor, Mara Excellence Center di Pulau Pinang, PKRC Stadium Pasir Gudang di Johor, MITC Melaka dan juga Hospital Sultanah Bahiyah di Alostak Kedah. Jadi jutaan terima kasih juga kepada pewakaf-wakaf, komuniti wakaf Quran Malaysia dan pembeli Manat Al-Quran kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam sesi live hari ini, program kuliah awal. Dan juga saya ingatkan sekali lagi para penonton yang menonton live hari ini, jangan lupa untuk dapatkan hadiah misteri atau faktor penghargaan kerana sudi menonton live hari ini dalam program kuliah awal. Komen di ruang komen di bawah saya nak, insyaAllah pihak pengurusan akan hubungi untuk memberikan hadiah misteri. Jadi insyaAllah PU, saya dapat maklum yang PU juga ada perniagaan Rico Pizza. Jadi mungkin PU nak kongsikan dengan para penonton dan juga kami macam mana untuk mendapatkan Rico Pizza ni. Silakan PU. Bagi mereka yang nak dapatkan Rico's Pizza, boleh buka Facebook Rico's Pizza HQ atau tag je Rico's Pizza. InsyaAllah kita ada ejen-ejen seluruh Semenanjung Malaysia. Sabah Sarawak belum lagi masuk sebab kita tak mampu lagi nak ekspor sebab transportation. Cumanya bagi saya Rico's Pizza ni hanyalah alat supaya orang lebih dekat dengan agama Allah. Kita boleh buat apa sahaja. Macam mana Rico's Pizza dekat dengan Allah Ta'ala? Macam mana tu? Kata macam pelik kan? Jadi kami buka ejen. Siapa-siapa jadi ejen, kita akan buat kuliah subuh, kita buat tazkirah. Konsep saya hanyalah bersama berkongsi rezeki barakah. Itu konsep perniagaan saya, bersama berkongsi rezeki barakah. Maknanya apa? Maknanya jadikan platform ini untuk kita mendapat ganjaran amal pahala itu sahaja. Wallahu ta'ala alam, insya-Allah.
Baik, terima kasih PU. InsyaAllah kita akan bersiaran di Zoom meeting selepas ini. Jadi mohon kepada para pewakaf yang berada di Zoom meeting, tunggu sekejap. Kita akan cut off di live kita. Sekali lagi, saya mewakili syarikat Manah Holding dan seluruh warga kerja syarikat Manah Holding mengucapkan jutaan terima kasih atas persudian kepada PU Miracle untuk berkongsi ilmu di dalam program kuliah awal hari ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan sama-sama kita doakan keselamatan negara kita daripada wabak penyakit yang berbahaya ini, dilindungi seluruh umat Islam dan seluruh rakyatnya. Jadi insya-Allah kita juga doakan moga-moga penyakit ini diangkat segera. Dan saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan juga yang insya-Allah selepas ini akan masuk solat fardu asar, jangan lupa untuk menunaikan solat fardu asar. Jadi itu sahaja untuk perkongsian minggu ini. Moga tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan ilmu yang baik, yang banyak, yang bermanfaat, yang boleh dikongsi dan diamalkan sepanjang hidup tuan-tuan dan puan-puan di dalam bersama dengan program kuliah awal yang dibawakan khas oleh Wakaf Quran Malaysia dan juga Manah Al-Quran. Jadi insya-Allah saya sudahi kuliah awal minggu ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Jadi kita dah cut off di live. Jadi